Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam sejahtera. Hai anak-anak cikgu, apa khabar semua? Harap semuanya sihat-sihat sahaja. Okey, seperti yang kita janjikan, kita akan menghasilkan satu video masakan pada minggu ini, iaitu aktiviti memasak donat. Okey, sebelum kita membuat donat, kita perlu kenali peralatan dan juga perkakasan yang kita perlukan untuk menghasilkan donat. Okey, yang pertama cikgu akan kenalkan. Okey, ini adalah roller ataupun penggelik. Yang pertama, okey, yang kedua, mangkuk adunan. Okey, ini cikgu akan uli dengan menggunakan tangan. Jika awak menggunakan mixer, mangkuk adunan awak mungkin berbeza daripada yang cikgu punya. Okey, tak kisah. Janji mangkuk adunan. Okey. Seterusnya, ini adalah cawan penyukat. Okey, cawan penyukat. Okey, dan okey, ini kita punya mangkuk yang kita akan gunakan untuk sukat kita punya bahan ataupun tepung nanti. Okey, seterusnya ini adalah kita punya acuan untuk kita menghasilkan donat. Okey, cikgu akan tunjukkan dua cara untuk awak membentuk donat. Yang pertama nanti secara menggunakan acuan, dan yang kedua secara manual, iaitu kita ambil dough, kita bulatkan dan kita bentukkan menjadi donat. Okey, seterusnya kita perlukan ini penimbang Okey, penimbang digital. Okey, seterusnya kita perlukan peralatan untuk masak. Okey, kita perlukan sendok. Okey, kita perlukan kuali dan dapur. Okey, yang terakhir, yang paling penting, kalau tak ada semua ni, macam mana kita nak letakkan dia, iaitu meja kerja. Okey, itu sahaja bahan dan peralatan. Okey, seterusnya kita akan sambung untuk mengenali bahan-bahan untuk menghasilkan donat. Okey, seterusnya kita akan mengenal bahan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan donat. Okey, masih ingat lagi tak formula yang cikgu bagi, iaitu untuk bahan kering tegusu yigabi. Apa tu? Okey, untuk menghasilkan donat, kita ada 3 jenis kriteria bahan, iaitu bahan kering, bahan basah dan juga bahan lemak. Okey, cikgu akan perkenalkan yang pertama dulu, bahan kering. Okey, bahan kering terdiri daripada tepung gandum. Okey, tepung gandum. Seterusnya gula, susu tepung. Okey, susu tepung, jika tak ada susu tepung macam ni, guna susu tepung apa sahaja yang ada dekat rumah pun boleh. Okey, seterusnya yeast. Okey, yeast, kalau tak ada yeast yang macam ni, yeast yang macam mana yang ada pun boleh, tak kisah ya. Okey, seterusnya garam. Okey, ini adalah garam. Kalau tak ada garam yang macam ni, pakai garam putih pun boleh, sebab dekat rumah cikgu ada garam bukit, jadi cikgu pakai garam bukit je lah. Okey, seterusnya ini apa dia? Tegusu yigabi yang last sekali adalah bread improver. Okey, itu adalah untuk bahan kering. Okey, kita akan tengok untuk bahan basah, apa yang akan kita gunakan untuk bahan basah. Okey, bahan basah kita ada semestinya air. Okey, kita ada air. Selepas tu kita ada telur. Okey, telur dan air adalah untuk kategori bahan basah. Okey, kita akan tengok untuk bahan lemak. Okey, bahan lemak kita ada lemak sayuran ataupun kita panggil shortening. Okey, ini sahaja bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan donat. Okey, disebabkan kita akan membuat donat karamel, jadi kita perlukan bahan tambahan untuk membuat sos karamel. Okey, bahan-bahannya kita perlukan susu segar. Okey, kita perlukan gula. Kita perlukan garam. Dan kita perlukan butter.
Okey, itu sahaja bahan untuk kita buat karamel. Baiklah murid-murid, adakah kamu masih ingat 9 carta alir proses penyediaan donat? Okey, cikgu akan ulang semula walaupun cikgu dah pernah bagi nota tersebut dalam nota minggu yang keempat. Okey? Okey, cikgu ulang balik carta alir yang pertama. Kita perlu mengambil bahan. Okey, bahan cikgu dah tunjukkan tadi. Kita dah ambil, kita dah tengok bahan apa yang kita perlu gunakan. Yang kedua, kita perlu sukat bahan. Okey, sukat bahan cikgu dah sukat tadi menggunakan penimbang digital. Jika awak tak ada penimbang digital, awak boleh agak pun boleh lah. Nanti cikgu akan bagi tahu dia punya sukatan dia. Okey, seterusnya yang ketiga, kita mencampurkan bahan. Okey, nanti kita akan campurkan bahan. Okey, seterusnya yang keempat, selepas kita dah campurkan bahan, kita kena rehatkan kita punya dough. Okey, rehatkan kita punya dough untuk bagi kita punya dough tu naik sekali ataupun 2 kali ganda daripada dough yang asal. Okey, seterusnya bila kita dah lepas rehatkan dough, kita akan bentukkan menjadi donat. Okey, itu langkah yang kelima. Okey, yang keenam, kita akan tunggu dia kembang semula. Okey, bila kita dah jadikan dia donat, kita rehatkan dia, biarkan donat kita kembang. Selepas donat kita kembang, barulah kita akan menggoreng. Itu langkah yang ke-7. Okey, selepas menggoreng, kita akan angkat dan juga sejukkan. Okey, lepas kita sejukkan, barulah kita hias dan kita boleh uruskan langkah yang seterusnya, sama ada kita nak packing, kita nak jual ataupun dan sebagainya. Okey? Okey, itu sahaja untuk carta alir proses penyediaan donat. Okey, seterusnya seperti yang cikgu janjikan tadi, kita akan tengok macam mana berapa sukatan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Okey, bahan-bahan yang akan kita gunakan, kita mulakan dengan bahan kering. Okey, bahan kering kita perlukan 500 gram tepung gandum, lebih kurang dalam 3 cawan, 3 hingga 4 cawan tepung gandum. Okey, lepas tu kita perlukan 100 gram gula. Seterusnya kita perlukan 30 gram susu tepung dan kita perlukan 8 gram yeast. Okey, kita perlukan garam 4 gram dan yang terakhir kita perlukan bread improver sebanyak 7 gram. Okey, itu untuk bahan kering. Okey, kita akan tengok untuk bahan basah. Kita perlukan sebiji telur dan kita perlukan sebanyak 240 ml air. Okey, itu untuk bahan basah dan seterusnya kita tengok untuk bahan lemak. Okey, bahan lemak kita perlukan 50 gram shortening ataupun lemak sayuran. Okey, ini cikgu dah timbang Cikgu dah timbang tadi. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya kita akan bancuh donat. Okey, bancuh dough Okey, kita masukkan tepung gandum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan gula. Kita masukkan susu tepung. Kita masukkan yeast. Kita masukkan garam. Okey. Seperti yang kita dah pernah belajar sebelum ni, jika kita nak buat bancuhan macam ni, garam dan juga yeast tidak boleh bertemu secara dekat sebab dia boleh mematikan yeast. Okey, kita jarakkan garam dan juga yeast sebab nanti kalau dekat dia orang bergaduh. Okey. Seterusnya bread improver. Okey,
jika awak mempunyai mesin pengadun ataupun mixer, awak boleh menggunakan mixer untuk mencampurkan bahan-bahan kering. Tapi kalau macam cikgu tak ada mixer, cikgu tak ada pengadun, jadi kita hanya buat dia secara manual ya. Okey, kita gaul-gaulkan dia supaya dia sekata, bahan kering sekata semuanya. Okey, gaul-gaulkan. Jangan ada yang berketul Okey, kita gaul. Biar dia mesra. Okey, gaul. Okey, bahan basah kita. Telur. Dan juga air. Bismillah. Kita perlu ulikan dia sehingga dough kita tak melekat pada tangan Kalau air tak cukup, kalau 240 gram tu tak cukup, awak boleh tambahkan air mengikut sukatan ataupun mengikut keperluan tepung awak lah. Kalau air tak cukup, boleh tambah Bila air kita dah sebati, bahan basah kita dah sebati, kita masukkan shortening. Kita uli lagi sehingga semua bahan kita sebati. Okey. Awak boleh mengguli sehingga dough tidak melekat pada tangan. Okey. Okey, sehingga dough tak melekat pada tangan. Dah. Okey, kita boleh rehatkan dia. Okey, letakkan dalam mangkuk adunan. Lepas tu awak boleh tutup dengan tuala lembap ataupun boleh menggunakan plastik wrap. Okey, biarkan dia rehat seketika dan kembang. Seterusnya bolehlah kita terapkan dia. Okey. Sementara menantikan kita punya dough naik kembang, kita akan buatkan gula karamel terlebih dahulu. Okey, yang pertama kita perlu masukkan gula terlebih dahulu, 1 cawan gula. Okey, masak menggunakan api yang perlahan supaya gula kita tidak hangus. Okey. Kacau gula sehingga gula larut. Okey, sehingga gula larut. Seterusnya bila gula sudah larut, boleh masukkan lebih kurang 100 gram butter dan juga sedikit garam. Apabila butter sudah cair dan larut bersama gula, seterusnya boleh masukkan susu segar. Okey, susu segar. Masukkan susu segar. Bila dah masukkan susu segar, kacau sehingga larutan karamel kita menjadi pekat dan boleh tutup api. Kacau ya. Kacau sehingga gula kita menjadi merah. Kacau jangan berhenti takut gula kita hangus.
Okey, apabila gula kita dah cair, okey, dah jadi caramel. Okey, kita masukkan kita punya butter ya. Okey, dan juga sedikit garam. Okey, kita gaul-gaul sehingga kita punya butter ni sebati dengan gula. Okey, dah cair, butter dah cair. Okey, apabila butter dah sepenuhnya cair, butter dah sepenuhnya cair, kita boleh masukkan kita punya susu. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul sehingga semuanya sebati dan kita punya caramel menjadi pekat. Okey, gaul je. Kacau sahaja ya. Kacau sampai dia pekat macam ni Okey, dah pekat, kita boleh tutup api dan biarkan dia. Seterusnya kita akan sambung untuk kita nak canai donat. Okey, seterusnya kita akan tunjuk macam mana nak canai dough Okey, cikgu menggunakan plastik sebab nak lapik dia, tak bagi dia melekat. Okey, untuk letakkan atas plastik, kita perlukan sedikit tepung. Tabur dekat atas plastik ni. Okey, tabur sikit. Seterusnya ambil dough kita ni. Okey, letak dan kita rollkan dia ya. Jangan terlalu tebal sangat dan jangan terlalu nipis. Okey. Ini acuan donat kita tadi. Kita masuk sini, tak nak bagi dia melekat, takut dia melekat kan. Masukkan dalam tepung, tutup. Okey, kita tekap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tada! Okey, ni donat kita. Okey, kita nak simpan dekat dalam bekas kita ni. Sebelum kita simpan, kita kena taburkan tepung juga sikit takut kita punya donat ni melekat dekat kita punya bekas. Okey, satu. Okey, dua.
juga. Okey, cikgu akan tunjukkan cara yang kedua, macam mana kita nak hasilkan donat tanpa menggunakan dia punya acuan. Okey, sekejap . Dia ambil, buat macam ni. Ikut sukalah, bagi dia jadi bulat, licin. Okey. Lepas tu awak boleh okey, tekan-tekan dia macam ni. Okey. Okey, kalau kat rumah ada penutup botol mineral ke botol air ke, kita boleh gunakan penutup botol ni. Kita buat lubang macam ni. Okey. Ini tanpa menggunakan acuan. Tapi bentuk dia kurang menarik lah. Lagi menarik kalau kita guna acuan. Tapi tak apa, tak kisah. Janji boleh makan. Betul? Okey. Okey anak-anak, kita ulangi langkah tadi sehinggalah selesai kita menerap donat. Okey? Okey, bila donat kita dah selesai diterap, kita akan biarkan dia kembang sekali lagi. Selepas tu baru kita akan menggoreng. Okey, sementara kita biarkan kita punya donat ni kembang sekali lagi, apa kata tanpa membuang masa, kita panaskan minyak dulu. Okey, okey. Goreng donat merupakan kaedah menggoreng merupakan kaedah haba kering. Okey, kaedah haba kering. Okey, menggoreng mempunyai 3 kaedah, iaitu kaedah menggoreng dengan minyak yang sedikit, kaedah menggoreng tanpa minyak, dan yang ketiga, kaedah menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak. Okey, menggunakan minyak yang banyak. Okey, jadi donat kita goreng dia menggunakan kaedah yang ketiga, iaitu kaedah menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak. Okey, kita tunggu donat kita kembang sementara api kita yang kita panaskan, minyak yang kita panaskan panas, dan kita boleh goreng kita punya donat. Api jangan terlalu kuat Okey, sederhana sahaja. Okey, tadi cikgu terlupa nak cakap, maafkan cikgu. Okey, salah satu bahan lagi. Okey, kita perlukan minyak masak, tak kisah minyak jenama apa-apa sekalipun untuk kita goreng donat. Minyak dah panas. Okey, kita boleh masukkan kita punya donat yang kita dah kembangkan tadi. Kita rest sekejap tadi tu, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Goreng sehingga donat kita masak. Okey, ini contoh. Kalau awak buat terlalu besar, terlalu tebal kita punya terap tu, dia akan jadi tebal lah, sebab kita biarkan dia mengembang sekali lagi. Jadi bila kita buat terlalu besar, dia akan jadi kembang besar. Kita biarkan dia sehingga dia masak di dalam dan juga di luar. Okey, tunggu sehingga dia masak. Bila warna dia dah bertukar
menjadi agak keperang-perangan. Okey, kita dah boleh angkat kita tunggu sehingga donat kita sejuk dan kita akan letakkan kita punya topping. Okey. Topping hari ni, okey, ini adalah gula karamel yang kita buat sama-sama tadi. Dan hari ni cikgu sajalah lebihkan satu, cikgu buat topping coklat. Okey. Kita tunggu sehingga kita punya donat sejuk dan kita akan letakkan topping. Bila donat kita dah sejuk, kita boleh celupkan dia dalam topping yang kita nak tadi. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau terpulang, kalau awak nak hias macam mana? Nak letak cheese ke, nak letak gula putih ke, terpulang. Okey. Okey, inilah hasilnya. Donat karamel dan donat coklat. Okey, donat coklat dan donat karamel. Okey, cuma tadi cikgu hanya tunjukkan macam mana kita nak buat gula karamel. Okey, insya-Allah di lain masa, di lain waktu cikgu akan tunjuk cara memasak coklat. Okey, coklat sangat mudah untuk kita masak. Kita double boil sahaja. Untuk kita cairkan coklat masakan yang kita beli. Okey, itu sahaja untuk topik pembuatan donat kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.